masa depan anak tu kena anak tu bukan kena mak tu, tak cerita kena mak tu, kena anak. Jadi sekarang ni banyak ujian-ujian, banyak cabaran-cabaran. Kalau dulu tahun 90, tahun 2000 dah banyak dah kes-kes maksiat. Tapi sekarang dengan dunia internetnya, dunia Facebooknya, dunia WhatsApp yang sampai bergasap-gasap tu, dan macam-macam lagi. Begitu mudah, ya. Anak-anak, terutama anak-anak kita yang menjadi satu aset yang penting kepada kita, terutama yang akan mendoakan kesejahteraan ibu bapa, ya, apabila kita sudah meninggal dunia kelak. Dan saya tertarik dengan ucapan Dr. Azhar tadi, suatu program motivasi tadi, dan saya nak, kalau boleh, Doktor kongsikan hari ini, pada malam ini juga, apa input yang telah diberikan kepada peserta-peserta motivasi tadi, antaranya yang disebut sebagai segitiga emas. Saya pun terkejut segitiga emas. Macam ada emas juga ni. Apa dia segitiga emas ini? Antaranya iaitu bersangkutan dengan ibu, ayah dan juga anak-anak, ya. Saya minta lah Dr. Azhar selaku ahli panel yang pertama untuk menguraikan berkenaan dengan segitiga emas. Silakan Ustaz. Segitiga emas Ustaz, bukan payung emas. Boleh juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada pengurusi tetap forum Ustaz Hamizan yang saya hormati lagi kasihi, sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khalil bin Muhammad Nur selaku Qadhi Daerah Keluang, Al-Fadhil Ustaz Hamzah bin Ramli selaku ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor merangkap nasihat Masjid Kampung Melayu Keluang, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin muslimin dan muslimat, tak dilupa kepada rakan panel Ustazah Nur Hafizah Musa merangkap isteri Ustaz yang pertama. Nak sebut semua tak? Baik tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semua? Sehat? Waras? Alhamdulillah. Jadi bicara dengan orang waras ini tak perlu panjang, ya. Syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, dan terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi menjemput kami berdua untuk bersama-sama dalam majlis yang sebegini hebat. Memang Ustaz dan isteri rasanya hampir sama, rasa terkasima sedikit. Terkasima ni apa Ustaz? Terkacim gigi dan lidah untuk bersembang dengan tuan-tuan dan puan-puan, terutama sekali di hadapan Al-Fadhil Ustaz Hamzah, di hadapan Tuan Qadhi yang pastinya banyak ilmu, banyak pengalaman, termasuklah tuan-tuan dan puan-puan. Justru apa yang bakal kami berdua bicara ini bukan untuk mengajar, bukan untuk menuntun dan membimbing, tetapi ia lebih kurang sebagai perkongsian rasa yang ditakdirkan kami yang bercakap pada malam ini. Kita berada di Masjid Jamek Kampung Melayu Keluang. Masjid Jamek Kampung Melayu, tapi rata-rata nampak macam muka Jawa je. Majoriti Jawa. Okey, Masjid Kampung Melayu. Tak apalah, kita pelasa dua-dua sekali, tak apa. Saya senang hati berada di sebelah Qadhi. Berbuat baik dengan Qadhi sangat penting untuk mendapatkan borang-borang yang tertentu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, berbicara tentang keluarga cemerlang, ummah gemilang, ia merupakan satu topik yang dikongsi bersama oleh kita semua. Saya ada isteri, ada anak. Tuan-tuan dan puan-puan
isteri, ada suami, ada anak-anak, ada cucu dan sebagainya. Tentu terpahat dalam hati kita masing-masing satu inspirasi doa yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Wahai Allah, kurnialah kepada kami dan kurnialah kepada pasangan kami, suami dan isteri kami, dan kepada anak cucu kami, apa ya? Qurrata a'yun. Qurrata a'yun terjemahannya ialah sejuk mata memandang. Kalau kita belajar juzul Arab, akar umbi bahasa Arab, asal perkataan qurrah maknanya tetap. Qurrata tetap, a'yun mata memandang. Apa makna tetap? Contohnya begini ya. Katakanlah kita kehabisan susu ataupun gula di rumah, maka isteri kita pesan, abang pergi ke supermarket, jangan lupa ya beli gula. Beli gula. Ya, kita kata insya-Allah saya akan beli. Maka sehinggalah kita balik daripada rumah di supermarket, kita pun masuk dalam supermarket. Ingatan kita apa tuan-tuan dan puan-puan? Beli apa? Beli gula. Kita masuk dalam supermarket, kemudian mata kita sedang meninjau-ninjau ni, tengok kepada gandum, tak jelinga tu. Jelinga tu bahasa apa tu? Nah, tidak rasa ada juzbah, ada tarikan. Selama saja tengok pada gandum, tengok kepada minyak masak, wah, maru marasahab, berlalu saja pandangan kita. Tidak ada qurrah, tidak ada tetap mata memandang. Tengok kepada beras pun sama, berlalu saja pandangan mata kita. Tidak ada qurratu a'yun, tidak ada sejuk mata memandang. Sehinggalah kita tengok gula. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tengok saja kita kepada gula, yang lain langsung fana. Kepada beras, kepada minyak, kepada gandum, langsung tidak adalah kepada kita, kecuali mata kita tetap saja pandang kepada gula. Dan tengok saja pada gula, qurratu a'yun berlaku pada diri kita. Tetap langsung kita tengok, langsung kita ambil, langsung kita bayar, langsung kita bawa balik ke rumah. Apa maksud tuan-tuan dan puan-puan? Maksudnya ialah tumpuan kita seronok bila tengok gula, kenapa? Itu sasaran kita. Demikian juga makna di sebalik qurrata a'yun. Wahai Allah, kurnialah kepada aku, kepada suami aku, kepada isteri aku, kepada anak-anak aku, cucu aku, apa dia? Qurrata a'yun, tetap mata memandang, sejuk mata memandang. Kita tak mahu asyik-asyik kita ni tinggal kepada saja anak orang lain. Kenapalah anak orang lain ni baik, anak aku ni tak baik. Tak, tetap kita, mata kita, tumpuan kita, fikiran kita bila tengok kepada anak kita sendiri. Tapi kalau tengok anak jiran sebelah, sejuk mata memandang, tetap mata memandang. Tengok kepada anak kawan kita, wah sedap mata memandang. Tebuk akhlak mereka cantik, tebuk akademik mereka cantik, tebuk agama mereka cantik, tebuk adat anak mereka cantik. Tapi tengok kepada anak kita, tu dia hala-hala tak berlaku qurratu a'yun. Itu yang kita tak nak. Wallahu a'lam. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan rasa sekejap tadi, tak kala mana adik kita membaca Al-Quranul Karim dengan lancarnya, dengan makhraj yang betulnya, dengan tajwid yang betulnya, dengan tarannum yang betulnya, tuan-tuan dan puan-puan tak terfikirkah
di hati mana, di hati kita masing-masing, alangkah bagusnya kalau anak aku macam tu juga. Tuan-tuan dan puan-puan terfikir atau tidak? Hello? Terfikir kan? Nah, kalau kita terfikir bermakna kita sedang memproses, minta supaya anak kita juga qurrata a'yun, sejuk mata memandang. Isunya sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, macam mana untuk menjadikan kita suami isteri dan anak-anak kita berada pada kedudukan qurrata a'yun. Maka timbullah tadi segitiga emas. Nah, baru nak respon soalan. Tadi kau nak baring panjang tu mukadimah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut keluarga, pada dasarnya tak boleh lari, tak dapat tidak. Segitiga emas yang dimaksudkan tadi adanya suami, isteri dan anak, ataupun ibu, ayah dan anak. Okey, 3 penjuru yang disifatkan sebagai segitiga emas. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, kita sebagai seorang muslim insya-Allah ada panduan. Siapa dia panduan kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pergi lagi jauh sedikit, siapa dia? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Siapakah ibu kepada Ismail? Hajar alaihi salam. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, 3 hamba Allah yang ada di hadapan kita ni, yang juga menjadi datuk nenek kita, Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ibrahim, Ismail, Hajar, 3 beranak ini membentuk segitiga emas. Ketiga-tiga beranak ini ada istilah yang disebut qurrata a'yun, sejuk mata memandang. Tengok kepada Ibrahim, Masya Allah, bagaimana kukuhnya akidah Ibrahim, betapa bertanggungjawabnya akan Nabi Ibrahim kepada keluarganya. Tengok kepada Ismail, Masya Allah, taatnya kepada perintah Allah, ayahnya Ibrahim supaya menyembelih anaknya hidup-hidup. Coba tengok apa respon Ismail. Respon Ismail mengatakan, wahai ayahanda, kalau ini perintah Allah, silakan. Sayang anak kepada ayah, kepada ibu, sayang lagi kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Sama juga dengan Hajar, bagaimana diujinya Hajar dengan keimanan. Nyata sekali bagaimana Hajar kental dengan keimanan. Ketika mana Nabi Allah Ibrahim tinggalkan Hajar, tinggalkan anak yang masih kecil Ismail di padang pasir di kota Mekah pada masa itu, di satu kawasan yang disifatkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, wadin ghairi dzi zar'in, kawasan kering kontang. Bergantung Hajar di jubah Ibrahim. Wahai Ibrahim, kenapa kamu nak tinggalkan kami 2 beranak? Ibrahim gugup, tak boleh jawab apa-apa. Sehinggalah ujungnya Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihadza, wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkan supaya meninggalkan kami 2 beranak di Mekah ini? Jawab Ibrahim, bala, ya, Allah yang perintahkan supaya meninggalkan kamu dan juga anak kita Ismail di padang pasir. Apa jawab Hajar? Hajar menjawab, kalau itu kami terima perintah Allah. Artinya apa, tuan-tuan? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tidak banyak pilihan di hadapan kita. Kalau kita benar-benar mahu melihat suami kita, isteri kita, anak-anak kita berada pada kedudukan qurratu a'yun, sejuk mata memandang, maka tidak ada pilihan di hadapan kita, Allahumma illa, kecuali kita kena khadi', tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, jadikan